Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang hak waris anak zina, anak dalam li'an dan anak terbiar yang tidak diketahui ayahnya secara hukum. Saya Siti Balkis Farhana binti Fauzi akan membentangkan tentang hak waris anak zina. Sebelum mengulas lebih lanjut tentang hak waris anak zina, marilah kita mengulas tentang apa itu waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, iaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalil tentang waris adalah dari surah An-Nisa ayat 7. Maksudnya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Seterusnya, apakah itu anak zina? Anak zina adalah anak yang lahir dari satu perbuatan zina, iaitu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah. Meskipun ia lahir dalam suatu perkahwinan yang sah dengan lelaki yang melakukan zina atau lelaki lain. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang hak waris anak zina. Antaranya, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahawa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya. Ibunya serta kerabat ibunya juga dapat mewarisi darinya mengikut kaedah faraid. Ini adalah pendapat Zaid bin Sabit dalam satu riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Pendapat kedua, Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa anak yang lahir kerana perbuatan zina dapat diwarisi dengan cara asobah. Asobahnya adalah mereka yang menjadi asobah ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya. Pendapat yang ketiga adalah dari Imam As-Sayyid Al-Bakri dalam kitab I'anatu At-Talibin, juzuk 2 halaman 128. Maksudnya, anak itu tidak dinasabkan kepada ayah. Ia hanya dinasabkan kepada ibunya. Dari pendapat-pendapat ini, dapat kita ketahui bahawa anak zina hanya dapat mewarisi harta dari ibunya dan kerabat ibunya. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Antara hikmah waris anak zina adalah membuatkan anak zina tidak merasa dipinggirkan dari keluarga ibunya. Yang kedua, mewujudkan keadilan dalam keluarga yang harmoni meskipun berlatar belakang yang berbeza dari keluarganya yang lain. Dan yang terakhir, menyuntik semangat percaya diri meskipun berstatus anak zina. Meskipun mereka anak zina, tetapi kita tidak boleh menghukum mereka ke atas dosa-dosa ibu dan ayahnya. Sekian dari saya dan saya serahkan kepada kawan saya untuk membentangkan tajuk seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa binti Ahmad Syapawi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hak waris anak dalam li'an. Anak li'an merupakan anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Dan anak yang lahir itu dikatakan anak hasil perbuatan zina tersebut. Penyataan itu dilakukan dalam bentuk sumpah antara ibu kepada anak li'an tersebut dengan suaminya yang menyebabkan terputusnya hubungan suami isteri itu dan haram selama-lamanya bagi mereka untuk melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Walaupun anak zina mempunyai status hukum yang sama dengan anak li'an, iaitu sama-sama tidak sah, namun perbezaan di antara keduanya adalah bahawa anak zina telah jelas statusnya dari awal, iaitu anak yang lahir dari perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Maka dalam masalah perwarisan, jelas bahawa ia tidak mendapatkan warisan dari ayah tersebut dan sebaliknya juga. Anak itu tidak dapat mewariskan hartanya kepadanya apabila ia mati mendahuluinya. Tetapi
anak tersebut tetap mewarisi harta ibunya dan hartanya pun dapat diwarisi oleh ibunya. Okey, berdasarkan pendapat Imam Ibn Nujaim dalam kitab Al-Barh Al-Raqiq Syarah Kanz Al-Daqiq, yang bermaksud anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu sahaja kerana nasabnya dari pihak bapa telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapa. Sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardu sahaja, yakni bagian tertentu. Demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bahagian fardu yang tertentu, tidak dengan jalan yang lain. Okey, hal ini disepakati oleh para ulama apabila kedua-dua belah pihak telah selesai mengangkat sumpah li'an, menafikan anak yang dilahirkan, kemudian keduanya telah dipisahkan oleh hakim, maka terputuslah hubungan pewarisan dengan anak yang baru lahir, dan begitu juga antara suami dan isteri yang telah diceraikan itu. Namun demikian, jika kematian salah seorang dari mereka berlaku sebelum selesai mereka mengucapkan sumpah li'an, maka hubungan warisan antara keduanya tidak putus. Yang mana dalam artikel lain, mereka masih mewarisi antara satu sama lain. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Siti Aisyah binti Zulkifli akan menerangkan tentang hak anak terbiar yang tidak diketahui ayahnya menurut hukum. Definisi anak terbiar yang tidak diketahui ayahnya secara hukum menurut bahasa adalah anak pungut atau al-lakid, anak temuan, iaitu anak yang dijumpai ditinggalkan di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Manakala menurut istilah ialah anak yang ditinggalkan di jalanan, di pintu masjid atau di tempat lainnya, atau anak yang tersesat dari keluarganya dan tidak diketahui nasab dan penanggungjawabnya, yang kemudian diambil oleh seseorang untuk dijadikan sebagai anak. Kanak-kanak tersebut juga dirujuk sebagai al-lakid atau anak pungut atas pertimbangan dia adalah seorang anak yang dijumpai dan dipungut, dan disebut anak terbuang atas pertimbangan dia terdampar ketika dibuang di tengah jalan. Anak terbiar tidak memiliki hubungan nasab dengan keluarga yang menemuinya. Islam adalah agama yang adil dan prihatin kepada semua golongan manusia. Meskipun anak terbiar atau anak pungut tidak boleh menerima harta warisan dari keluarga yang memeliharanya secara hukum faraid, tetapi mereka boleh menerima harta pusaka dengan cara yang lain seperti hibah dan juga wasiat. Hal ini kerana hak anak terbiar juga dikategorikan sama seperti hak anak angkat. Hibah bermaksud hadiah yang diberikan oleh ibu bapa angkat kepada anak angkat semasa mereka masih hidup. Selain itu, agama kita juga membenarkan para penjaga mewariskan sebahagian daripada harta mereka kepada anak terbuang semasa mereka masih hidup melalui wasiat dengan berjumlah maksimum yang dibenarkan ialah 1/3 bahagian harta pusaka. Baki harta pusaka mereka, iaitu 2/3 bahagian lagi, akan diwarisi oleh waris-waris mati secara faraid. Kesimpulannya, anak terbiar tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka penjaga mereka disebabkan tiada pertalian darah yang membolehkan berlakunya pewarisan pusaka. Namun begitu, sebaiknya para waris yang lain mengasihani mereka ini seperti mana ibu atau bapa angkat mereka mengasihani mereka sewaktu mereka masih hidup. Oleh itu, antara langkah awal atau inisiatif lain yang boleh diambil oleh ibu atau bapa angkat sekiranya ingin memberikan sebahagian harta mereka kepada anak terbiar yang mereka pelihara adalah melalui proses hibah dan juga wasiat. Walaupun begitu, kedua-dua proses ini haruslah dilakukan dengan cara yang adil, iaitu tidak pula menyusahkan para waris yang lain atau bersikap berat sebelah dalam urusan pembahagian harta, serta mestilah mengikut petunjuk dan juga kadar yang telah ditentukan syariat Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.